Uh, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpin-pemimpin kamu selain daripada orang-orang yang beriman. Ambilkan orang-orang kafir, kita jadikan, kita lantikkan ketua-ketua min dunil mu'minin, pada orang beriman banyak lagi. Ini satu lagi permasalahan yang mungkin banyak orang sekarang sudah mula menyalahi nas Al-Quran. Jelas Allah SWT tak benar kan, larang kita jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin kita. Tapi kadang-kadang dalam satu parti tu, walaupun partinya Islam, dalam dia banyak orang kafir. Nah, dan boleh jadi menteri besar kat situ dan sebagainya. Nah, kemudian mereka kata bahawa konon-kononnya itu tak apa, sebab dia bukan betul-betul ada kuasa. Yang lebih berkuasa adalah partinya. Baik. Baru tadi saya dengar tadi, tengok dekat dia tadi. Seorang doktor lah daripada negeri seberang. Dia kata ni ayat politik kita tak boleh ambil secara zahir literalnya saja. Kita kena ambil kena tengok maknanya, konteksnya. Dan dia kasih satu contoh. Lagi satu ayat yang beliau namakan dia sebagai ayat literal, ayat politik, dia kata. Iaitu firman Allah SWT tentang perang. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dalam surah Al-Anfal Allah SWT berfirman, dan siapkanlah bagi mereka mastata'tum, yang kamu mampu, min quwwah, daripada kekuatan dan daripada ikatan kuda-kuda yang menakutkan musuh Allah dan musuh kamu, aduwallahi wa aduwakum. Jadi kata beliau, ayat ini tak boleh ambil literal. Sebab kalau sekarang orang naik kuda, kan, orang naik kuda dan orang-orang sekarang dah tak pakai kuda, dia pakai apa? Kapal terbang. Tak ada apa-apa faedah lah. Dan dia seluruh dengan apa ni, bahawa tak ada ayat ni tak applicable lah zaman orang pakai kapal terbang, pakai roket dan sebagainya. Jadi kita tak boleh ambil ayat seperti ini secara literal. Tapi saya katakan, ayat ini mudah terangkan bahawa ayat ini bukan suruh setiap zaman kita takutkan musuh dengan tentera kuda kita. Sebab ayat ni kata apa ni? Pertama, mastata'tum, apa yang kamu mampu. Dan tentulah kadang sekarang ni nak ikutkan kuda, kita pun dah tak mampu. Kita mampu lebih daripada kuda. Mastata'tum maksimum ke minimum? Mastata'tum maksimum yang kita boleh buat, bukan minimum. Dan zaman Nabi SAW maksimum kuda lah. Apa lagi ada lepas kuda? Kuda terbang? Tak ada. Kuda paling bagus untuk perang, bukan unta pun. Nah. Kemudian min quwwah, daripada kekuatan. Dan ini lafaz umum, walaupun ditafsirkan oleh Nabi SAW dengan apa ni? Dengan panah, lagi apa? Dan lembing. Baik, tak apa. Kita ada lagi satu. Nabi SAW, Allah SWT kata, wa mir ribatil khail, dan daripada ikatan kuda-kuda. Maknanya apa ni? Siapkan dengan kuda-kuda yang hebat. Wa mir ribatil khail, ini pun adalah example daripada kekuatan tadi. Bukan takyin, mesti nas untuk kuda. Walaupun untuk zaman itu, kuda lah yang sesuai. Wa mir ribatil khail. Kemudian kita ambil yang ujung tu. Tujuannya apa? Tujuannya kuda ke? Tujuannya panah ke? Tak. Turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Supaya ni semuanya untuk apa tujuannya? Irhab, terrorize diorang. Ini maknanya takutkan mereka. Bila tengok kuda, diorang takut. Kalau sekarang tengok kuda dah tak takut je, jangan pakai kuda. Pakai benda lain yang mampu. Turhibu nabihi, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu. Jadi turhibu nabi sebagai ta'lil. Kalau kita lihat ni sebagai illah ataupun sebab kenapa kita buat tadi, supaya nak takutkan musuh-musuh. Jadi tak ada dekat situ kita ambil literal. Ayat itu dah terangkan bahawa ia adalah apa ni? Umum untuk apa juga kekuatan peperangan. Baik, ayat yang tadi, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin.
Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Siapa yang buat demikian maka dia tidak ada apa-apa daripada Allah, yang ini bahagian daripada Allah, melainkan takutkan mereka. Takut apa? Orang kafir dah kes terpaksa, barulah jadikan dia awliya kamu. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah ingatkan kamu tentang dirinya. Jadi ayat ini kalau kita lihat, tak adanya keterangan yang konon kita boleh ambil batin ataupun kita ambil tidak secara literal. Sebab ayatnya nas, jangan ambil orang kafir sedangkan ada orang beriman sebagai apa? Sebagai pemimpin, kecuali dalam Tuhan. Apa dia? Taqiyah. Taqiyah. Takutnya pasal kita terpaksa lah pakai durang. Beza dengan ayat tentang apa? Tentang jihad tadi. Sangat berbeza. Dan kita semua tahu bahawa orang-orang bukan Islam ini tak sama dengan orang Islam. Pertama sekali apa? Akidah dia tak sama. Dan kalau dia nak menangkan, dia akan untungkan siapa? Dia akan untungkan orang seakidah dia. Awak tahu tak, akidah ni ikatan dia lagi kuat daripada semua ikatan. Lebih kuat daripada adik-beradik, daripada anak dan bapa, ibu bapa. Lebih kuat daripada suami isteri, nak ikutkan. Daripada sahabat. Kita akan apa ni, lebih kuat dengan orang yang seakidah kita. Kalau orang tu memang ada akidah lah. Walaupun akidah palsu, betul lah. Ajaran sesat dia dengan geng ajaran sesat dia macam mana pun. Dan tidak ada apa-apa kehairanan kalau orang yang berfahaman kita nak kembalikan manusia kepada sunnah, nak belajar sunnah, dia akan berkumpul macam kat sini. Ini bukan satu hizbi atau apa semuanya. Sebab memang kita akan apa ni, bersatu dengan dalam apa ni, dalam pegangan kita. Dan orang yang kaki bola contohnya, dia akan kawan dengan orang yang kaki bola juga. Takkan dia nak ajak orang yang tak berapa minat bola nak pergi tengok bola 1 jam 90 minit 45 minit 1 jam 1,5 jam gitu. Tengok bola, tolak sana tolak sini. Hatta orang yang paling sayang dengan dia pun, isteri dia pun malas nak tengok sebenarnya. Dan dia pun malas nak ajar, dia tahu. Jadi yang kaki bola macam dia je yang boleh duduk sama-sama kat bawah, kat kedai kopi ke atau kat mana dan sebagainya. Itu je yang boleh rasa apa ni, darah semua apa ni, kata orang jantungan berdegup kuat bila apa ni, macam nak gol gitu dan sebagainya. Yang lain tengok tak ada benda. Betul. Begitu juga kan game-game lain. Begitu juga orang yang suka, kita katakan suka hiburan, dia akan bersama dengan apa? Dengan ahli hiburan. Orang yang tak berapa dengan hiburan ni, dia tak akan apa ni, dia tak akan ikut circle mereka. Sama je. Sebab tu kata pepatah Arab, dalam pepatah kita pun ada at-tuyuru ala ashkaliha taqa'. At-tuyur, burung-burung ni, dia ikut sama bulu dia akan apa ni, dia akan sama-sama lah. Birds of a feather flock together. Begitu juga kalau daripada sudut akidah, sama juga. Akidah sama je. Yang bid'ah secara umum ya, dia akan sama dengan ahli bid'ah, walaupun mungkin lain-lain dia punya cabang-cabang bid'ah dia. Tapi dia akan boleh bersatu kalau dia nak tentang orang sunnah. Orang sunnah sama juga. Dia lebih dekat dengan orang sunnah lain berbanding dengan ahli bid'ah. Dan kalau kita bandingkan Islam dengan kufuran ni banyak agama, betul lah. Kita macam agama tak payah sebut lah. Kita cuma ada satu agama kat dalam dunia ni. Cuma ada satu agama dalam dunia ni yang mana akidahnya adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maknanya apa? Dia apa? Ni satu akidah yang sangat berbeza dengan lain akidah. Iaitu dia nafikan, dia ilghakan, dia cancelkan semua Tuhan-Tuhan lain. Dan disebabkan cuma satu Tuhan, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada akidah macam ni tak? Lain semua kan syirik. Tak kira lah, minimum pun dua Tuhan. Tuhan baik dengan Tuhan jahat. Kadang-kadang Tuhan baik menang, kadang-kadang Tuhan jahat menang. Kadang-kadang diorang merebut apa ni, wanita kat dunia, yang gaduh sampai apa ni, cahaya lampu semua keluar dan sebagainya. Adalah cerita-cerita macam itu.
Nah, dan seperti mana di Parsi itu, kalau Majusi itu dia ada dua Tuhan, Tuhan baik, Tuhan jahat juga. Ada yang sampai 3, ada yang lebih daripada 3. Ada yang kata semuanya Tuhan sebenarnya. Semua wujud itu dengan Tuhan sama. Tuhan pun makhluk pun Tuhan, tak ada beza. Ada mengatakan kita cuma cermin daripada apa ni? Tuhan. Siapa dah sampai makrifat yang tinggi, maka dia tahu bahawa semua yang dia nampak tu semua adalah Tuhan belaka, wahdatul wujud. Baik. Tapi agama Islam, agama tauhid, satu-satunya agama yang nafikan semua agama. Jadi kita tak boleh bersatu dengan mana-mana agama. Siapa kata kita boleh bersatu dengan mana-mana agama, bohong. Awak buatlah macam mana, tak boleh bersatu. Sebab akidah kita lain. Dan kita tak perlu nak usahakan nak bersatu dengan orang lain. Kecuali apa? Kecuali atas kalimat tauhid. Sebab itu Al-Quran perintahkan kita agar ajak orang-orang ahlul kitab. Qul ta'alau ila kalimatin. Katakanlah, marilah ta'alau kepada satu kalimah. Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Satu kalimat yang sama antara kami dan kamu. Apa dia? Alla na'budu illallah. Kami tak akan sembah kecuali Allah. Sebenarnya itu asal ada pada kamu. Dan itu memang apa yang kita serukan. Itu yang sama antara kita dengan kamu. Cuma kamu dah menyeleweng. Kamu pergi apa ni? Jadikan makhluk Allah SWT sebagai anak Tuhan lah dan sebagainya. Kalau tidak, asalnya kita semua Nabi-Nabi ajak kepada hadhihi kalimah, kalimatin sawa. Kalimat itu tauhid. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a, dan kami tidak mensyirikkan dengannya sesuatu apapun. Itu kalimat tauhid. Wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan sebahagian kita tak akan ambil sebahagian yang lain, tak kira dia wali besar, tak kira dia nabi, tak kira dia malaikat, arbaban, Tuhan-Tuhan min dunillah, selain Allah SWT. Kalau kita nak dialog, kita dialog atas ni, lain jangan bongkar, kita katakan. Tapi kalau kamu tak mau, faqulu syhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahawa kami ni adalah orang-orang yang muslimun. Jadi kita yang betul-betul Islam, lain semua bukan Islam. Baik, jadi penyakit yang sangat besar zaman sekarang ni, ada yang cuba berbaik-baik dengan dengan orang bukan Islam, hingga ke tahap mengorbankan mabadik ataupun prinsip-prinsip akidah Islam. Sampai mereka katakan kita semuanya agama yang ajak kepada kebaikan belaka. Tak ada orang pegang kunci syurga ke neraka. Tak. Siapa kata orang kafir masuk neraka tu, dia bukan Tuhan. Tak ada. Itu semua di tangan Tuhan. Kunci syurga di tangan dengan tangan Tuhan. Contoh kata-kata seperti itu. Bahawa orang-orang alul kitab ni tak boleh panggil kafir. Tak boleh panggil kafir, tapi panggil orang non-muslim. Pernah dengar kan tu? Kat negeri kita ada kan? Awak tahu tak tu semua daripada mana? Tauhidul adyan, menyamakan antara agama, tu je. Tapi atas dasar-dasar seperti ini. Dan kemudian tak ada jihad, semuanya tak ada. Kita semua boleh baik-baik. Selagi kita boleh kita boleh kerjasama, kita sama-sama kerjasama. Baik, dan tak wajiblah adanya khilafah, tak ada wajiblah orang Islam jadi pemimpin dan seterusnya. Semua dia gugurkan satu persatu. Baik. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Apa lagi selepas kebenaran melainkan apa? Kebatilan, kesesatan. Tak ada lain. Sama ada hak ataupun batil. Nah, tak ada tengah-tengah.